30 hari ya. 30 hari 2 lahzah. 1 lahzah bagi suci yang pertama dan 1 lahzah lagi bagi masuk kepada haid yang ketiga. Dan di sini kita temu ya. Al-Musannif rahimahullah. Dan adalah misal yang demikian itu. Macam mana nak kira 32 hari tadi ya. Seperti ia talak akan dia pada tuhurnya. Ditalak isi dia pada ketika suci. Yang tiada ia setubuh dengan dia. Maksudnya lepas dia talak, dia tak setubuh dah. Tinggal lagi tuhurnya itu 1 lahzah juga. Jadi dia tak setubuh, maka dah masuk waktu tuhur 1 lahzah. Artinya masuk je tuhur 1 lahzah. Artinya bila dia bersih daripada haid, maka ditalaknya. Bersih daripada haid, ditalaknya. Maka dapat 1 tuhur. Kemudian maka haid ia. Apabila masuk saja waktu suci, dia pun talak. Jadi katakanlah suci 7 hari. Bukan. Haidnya biasa 7 hari. Okey. Jadi dapat 1 tuhur, kemudian maka haid dia. Sekurang-kurang haid itu ialah sehari semalam. Kalau dia tuhur, kemudian tunggu sampai waktu haid pula sehari semalam. Kemudian maka tuhur pula dia. Lepas haid sehari semalam, datang tuhur lagi. Sekurang-kurang tuhur ialah 15 hari dan 15 malam. Jadi sekurang-kurang tuhur 15 hari, 15 malam. Maka jadi 16 hari, 16 malam. Jadi campur tuhur 15 hari malam. Haid ialah sehari semalam, jadi 16 hari, 16 malam. Maka hasillah baginya 2 quru. Dengan demikian jadi 2 quru. 2 kali suci. Sebab suci, katakanlah suci, kemudian datang waktu haid 15 hari, kemudian datang waktu suci 1 lahzah. Kemudian maka haid pula ia. Sekurang-kurang haid. Datang pula haid sehari semalam. Kemudian maka tuhur pula dia sekurang-kurang tuhur. Maka jadi 16 hari. Jadi 15 hari, 15 malam campur 16 hari. Dan 16 malam, maka terhasillah 3 quru. Jadi 16 campur 16 tadi dah 32 ya. Dengan 32 hari. Dan 1 lahzah pada awalnya. Dan 1 lahzah masuk ia pada haid yang ketiganya. Jadi itu yang namanya perkiraan 32 hari. Yang saya suruh kira tadi kan. Cara kiranya macam itulah. Waktu dia tuhur, kemudian datang waktu dia haid. Tuhur waktu haid. Tuhur selamanya 15 hari, 15 malam. Haid sehari semalam dan 16 hari. Jadi jumpa balik waktu tuhur 15 hari, 15 malam. Kemudian jumpa lagi 1 lahzah lagi. Jadi itu namanya 32 hari, 1 lahzah sebelumnya dan 1 lahzah sesudahnya. Itulah sekurang-kurang waktu iddah ya, nak dirujuk ni ialah 32 hari tadi ya. Dan jika ditalaknya pada masa haid, kalau talak masa haid, maka dibenarkan dakwanya jika ada antaranya 47 hari
atau satu lahzah. Kalau ditalak pada waktu haid, kira-kira waktu dia dia punya eddahnya akan jadi 47 hari. Tadi 32 hari je. Kalau kita talak ketika waktu suci, campur-campur semua, maka jumlah waktu eddahnya ialah 32 hari. Tapi kalau kita talak di waktu haid, maka dia akan jadi 47 hari dengan satu lahzah. Macam ni kiranya, seperti ia talak akan dia pada hari akhir haid. Ya, tak kira lah berapa hari dia haid, 7 hari ke 15 hari ke, tapi di akhir haid. Kemudian suci ia sekurang-kurang suci. Maka haid dia sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam. Jadi dia diceraikan pada hari akhir haid. Okey. Kemudian suci 15 hari. Sekurang-kurang suci. Okey, jadi satu lahzah campur 15. Kemudian maka haid dia sekurang-kurang haid 1 hari sehari semalam. Jadi 15 campur 16. Kemudian maka suci ia sekurang-kurang suci, iaitu sehari semalam. Jadi 16 jadi 16 campur dengan 15 hari jadi 32. Kemudian maka suci ia sekurang-kurang suci, maka jadilah dia 47 3 kuruknya. Kemudian masuk kepada haid yang keempat dengan satu lahzah. Macam yang Puan Rasmina beritahu tadi lah ya. Jadi dia akan jumpa dengan 3 kali suci, haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid. Berapa kali suci tu ya. Artinya dia akan jumpa 3 kuruk. 3 kuruk, kemudian masuk kepada haid yang keempat. Masuk haid keempat tu ialah dengan satu lahzah saja. Kira-kira ya, saya serahkan kepada Puan Rasmina macam mana dia boleh jadi. Kalau kita ceraikan dia dalam bentuk ceraikan dia ketika dia haid, dia akan jadi eddahnya akan jadi 47 3 47 47. Macam mana dia kira ya? Kira kan ya. Okey, dan jika sahaya dibenarkan dakwanya, ni kalau sahaya pula, kalau hamba ya. Kalau sahaya yang kata dia edah dia bagian-bagian dah habis ke ataupun belum habis ke, dibenarkan dakwanya. Kalau hamba ya. Jika ia talak pada tuhur, talak pada ketika suci, yang terdahulu haid dengan masa 16 hari, haid dia 16 hari dan 2 lahzah. Seperti ia talak pada akhir sucinya, talak pada akhir suci, kemudian maka haid ia dengan sekurang-kurang haid, sekurang-kurang haid saya semalam. Kemudian maka suci ia dengan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey, 16. Maka jadi 16 hari satu lahzah. 2 tuhur. Jadi dengan 2 tuhur. Dan satu lahzah lagi dia masuk pada haid yang kedua. Kerana eddah sahaya itu setengah eddah yang merdeka, iaitu 2 kuruk. Jadi kalau hamba 3 kuruk, jadi asalnya kalau baru keluar nama Datuk Ahmad Isnin okey. Sama kita Datuk Jadi kalau hamba separuh daripada merdeka. Tapi separuh merdeka 1/2 lah. Dia kena genapkan, iaitu 2 kali kuruk. Okey, 2 kali kuruk. Kalau hamba saya 2 kali kuruk.
Dan jika ditalaknya pada waktu haid, maka dibenarkan dakwanya jika ada masa itu 31 hari dan 1 lahzah. Kalau hamba 31 hari, 1 lahzah. Maka dihisapkan seperti dahulu juga dengan hisap 2 quru'. Ini dari segi matematik ni. Tolong saya sebut daripada Puan Rosmina matematiknya dia. Dia dalam bentuk angka baru kita nampak Kalau bentuk ayat ni kita tak berapa nampak macam mana boleh jadi 31 hari ada jadi 47 ada jadi 32 hari macam mana boleh jadi macam tu okey. Dan kenapa ada beza ketika cerai waktu haid dengan ketika cerai waktu suci. Okey tu. Jelaskan dia dalam bentuk angka dalam bentuk nombor. Dalam bentuk nombor bagi nampak. Dan jika diwatik seorang akan isterinya. Watik tu dijima' isterinya yang ditalak dengan talak raj'i. Dia diwatik isterinya dengan talak raj'i dengan tiada ia rujuk. Kalau ditalak bini dengan talak 1, talak 1, talak 2, talak raj'i lah Kalau talak 3 dah tak boleh dah. Yang boleh rujuk ni talak 1, talak 2. Maka hendaklah dimulai iddahnya. Bila dia talak, dia tak rujuk. Maka hendaklah dimulai iddahnya 3 quru' yang lain. 3 quru' salah 1 quru'. Seperti ia talak akan isterinya. Dia talak isterinya, maka lalu iddahnya 2 quru'. Lalu 2 quru'. Kemudian diwatiknya. Tiada rujuk. Asalnya kalau dia tak rujuk, dia watik, dia haram ini jahil lah ni Baru sampai 2 quru', diwatiknya bini dia. Kita dah belajar tadi. Tak boleh watik kecuali kena lafazkan rujuk. Aku rujuk akan dikau. Kena gitu Okey, kemudian Afa Osman tengok tanya Afa. Okey. Maka dia lepas 2 quru' diwatiknya dengan tiada rujuk. Sudah tentulah dosa Maka dimulai ia dengan iddahnya daripada waktu watik itu. Tapi jadi kalau dia watik ketika rujuk tu, dia tak yang 2 quru' sebelum ni dia tak pakai. Dia kena kira daripada watik itu. Tetapi tiada dapat ia rujuk melainkan dalam iddah yang dahulu jua, iaitu 1 quru' itu. Dan manakala lagi 1 quru', maka habislah iddah talak. Tinggal lagi iddah watik 2 quru'. Maka tiada dapat ia rujuk padanya. Jadi walaupun dah lepas 2 quru', dia watik, lepas tu ada 1 lagi quru', patutnya dia dah boleh rujuk, tapi tak boleh rujuk. Sebab dia kena tambah lagi 2 quru' lagi kerana dia watik di tengah jalan. Tapi dari segi hukum, itu cerita lain lah Kalau dia watik ketika dalam dalam iddah tanpa rujuk, itu satu kesalahan Tapi dari segi iddahnya dikira balik daripada permulaan watik, bukan daripada 2 minggu yang telah 2 quru' yang telah dilaluinya. Mana tadi Saya dah tinggal mana tadi? Okey. Dan haram ia mengambil kesukaannya pada isteri yang ditalak raj'i. Ini cerita haram Haram kalau dia talak raj'i. Selagi dia tak rujuk, dia haram. Haram mengambil kesukaannya pada isteri yang ditalak raj'i. Maka jika diwatiknya, maka tiada had padanya. Tetapi kalau diwatik juga,
seorang mewati isterinya dalam ketika iddah tanpa dia rujuk, maka tiada had padanya. Had tu tidak dihukum. Tidaklah kena sebat 100 kali. Ya. Had paling kurang 80 kali ya. Ataupun 40 kali. Sebab bagi orang yang minum arak, ada kata 80, ada kata 40. Jadi sekurang-kurang had 40 kali sebat. Jadi orang yang mewati isteri dia ketika dalam iddah, dia tak kena had. Tetapi ditakzirkan dia. Ditakzirkan dia bagi mereka yang mengiktikadkan haramnya. Dan wajib mahar misil jika ia wati, jika tiada ia rujuk. Demikian lagi jika ia rujuk. Bagi pendapat yang mengiktikadkan bahawa haram mewati isteri ketika dalam masa iddah, maka dia kena hukum takzir, bukan hudud. Takzir ni ikut hakim lah, ataupun ikut peraturan yang ditentukan. Mungkin kalau nak jadi penjara ke, tapi taklah sampai penjara wati isi ya. Mungkin bayar berapa cupak ke sedekah pada orang tertentu, itu ditentukan oleh hakim ataupun oleh undang-undang. Takzir je. Dan wajib bayar mahar misil jika ia wati jika ia tiada rujuk. Kalau dia wati tapi dia tak rujuk dulu, dia kena bayar mahar misil. Mahar misil ya. Mahal juga tu ya. Kalau maharnya 300, bayar 300. Kalau maharnya 1000, 2000, kena bayar mahar misil. Demikian lagi jika ia tidak rujuk. Demikian lagi jika ia rujuk. Jadi kalau bayar, kena bayar misil. Kalau dia rujuk pun dia kena bayar misil juga. Okey. Dan jika ditalak akan isinya kurang daripada 3 talak. Ditalak isinya, talak 1, talak 2, tak sampai 3. Dan berkata ia, telah kuwati bagi kurujuk. Dan engkar isterinya, maka dibenarkan isterinya. Dia ceraikan isteri kurang pada 3, baru talak 1 atau talak 2. Tiba-tiba dia kata, telah kuwati bagi kurujuk. Maksudnya aku dah wati dia, dan artinya aku dah rujuk. Dan engkar isterinya, tapi dia kata tak ada. Dia tak rujuk lagi. Maka dibenarkan isterinya dengan sumpahnya. Maka hakim suruh dia sumpah. Betul suami kau tak rujuk lagi. Dan ia mengikrarkan bagi isterinya dengan mahar. Dan jika dikabatkan akan dia jadi kalau isterinya menafikan dia telah dirujuk, maka hakim dengar perkataan isteri tadi dengan sumpah lah. Berarti isteri bersumpah, dia bersumpah bahawa isterinya, bahawa suaminya itu belum rujuk, maka bagi isterinya dengan mahar, dan jika dikabatkan akan dia. Jadi isterinya kena mengikrarkan bagi isterinya dengan mahar, ditetapkan mahar bagi isterinya, dan jika dikabatkan akan dia, maksudnya diterima akan dia ya. Jadi mahar tu kena bayar kepada isteri tadi, dan diterima. Maka tiada dapat dipintanya, kembalikan baginya. Dan jika tiada diberinya lagi, maka tiada dapat isterinya itu menuntut, melainkan setelah isi kahwin jua. Jadi maka tiada dapat dipintanya kembali baginya. Jadi kalau dah ada isi terima, maka dia tak boleh minta lagi dah maharnya tadi. Dan jika tiada diberinya lagi, kalau tak dibaginya lagi,
maka tiada dapat isteri itu menuntut melainkan setengah isi kahwin juga. Jadi kalau dah terima, dah bayarlah siap-siap dah kahwin bayar, dapatlah dia katakanlah RM300, dapat RM300 tu Tapi kalau dia belum dapat utang, maka isteri cuma dapat separuh mahar saja. Kalau 300 dapat 150 je. Okey Ustaz Haji Syahri, kalau diwatik, kalau diwatik masa 2 quru', diwatik masa 2 quru' pada talak raj'i, pada talak raj'i, itu saya pun tak nampak dekat sikit. Pada talak raj'i yang haram hukumnya, jika mendapat anak, adakah anak halal? Bagus soalan ni. Kalau diwatik masa 2 quru', pada talak raj'i yang haram hukumnya, jika mendapat anak, adakah anak haram? Adakah anak halal? Ya, anak halal sebab bini dia lagi, dia masih dalam raj'i. Semua dia tidak isytihar rujuk, masih hak dia lagi, jadi masih halal. Cuma dia berdosa lah sebab dia tidak rujuk. Itu pun menurut Imam Syafi'i ada mazhab mengatakan tak payah cakap peluk-peluk je, jimat je dah kira rujuk tapi kita Imam Syafi'i kata mesti dilafazkan okey, halal anak tu anak dia lah halal. Okey, mana saya tadi? Okey, habis tadi bab edah kalau kes tadi berlaku, kalau perempuan tu dah terima, dah qabat, dah terima dia punya maharnya, katakanlah mahar masa kahwin tu RM300, maka dia ambil lah RM300 tu tak payah bayar, tak payah pulangkan. Tapi kalau belum bayar hutang, maka isteri cuma dapat menuntut setengah mahar saja. Kalau 300, 150 je. Okey. Adapun iddah, maka iddah itu iaitu masa yang dinanti oleh perempuan kerana mengetahui akan suci rahimnya. Jadi apa dia iddah? Iddah ialah waktu yang dinanti, yang waktu yang mesti ditunggu oleh perempuan untuk mengetahui suci rahim dia. Itu tujuannya kenapa tunggu sampai 3 quru', nak pastikan dia punya tak ada benih suami tu. Kalau ada benih suami tu, arti dia tak boleh kahwin orang lain, nanti bercampur benih. Jadi itu tujuannya iddah. Atau kerana diikut suruh, atau kerana terkejut atas suaminya. Jadi apa tujuannya? Dia nak pastikan rahimnya suci. Yang kedua ialah untuk suaminya masih ada hak untuk dia patuh ikut suruhan suami dia. Kalau suami nak rujuk, dia kena dalam iddah tu. Atau kerana terkejut atas suaminya. Jadi begitu juga supaya dengan tujuannya itu, dengan tujuan iddah itu supaya isterinya, suami nanti tidak terkejut kalau memang dia masih ada benih dalam perut isterinya ataupun masih beranak lah. Begitu juga dia tak boleh kahwin lain, nanti terkejut pula suami yang baru. Macam mana pula nanti dia kahwin beberapa bulan dah ada anak. Rupanya bukan benih daripada suami yang kedua, tetapi benih daripada suami yang pertama. Bermula iddah itu terbagi atas 2 bahagian.
Edah tu ada 2 bahagian. Pertamanya, bergantung ia sebab bercerai dengan suaminya pada ketika hidup dan dengan talak atau dengan fasah. Ya. Jadi bercerai dengan isteri dia, dengan suami dia. Pertama, bercerai dengan suami dia cara hidup atau cerai hidup lah. Ini yang pertama. Sama ada dengan talak ataupun dengan fasah. Ya. Dan hanya sahaja wajib edah itu, iaitu bercerai kemudian daripada watiknya, atau barang yang pada makna watik, iaitu memasukkan mani pada faraj. Jadi bila dah watik, dia cerai. Ataupun kalau tak watik pun, tak jimat, memasukkan mani kepada dalam faraj, itu pun dah kira jimat juga, ya. Walaupun tak ada lazat. Seorang lelaki ambil suntik mani dia masuk dalam rahim isteri dia, itu pun dah sebagai jimat juga. Okey. Iaitu masukkan mani ke dalam faraj. Dan jika yakin ia selesai, yakni suci rahimnya sekalipun, maka tiadalah edah. Maksudnya kalau berlaku watik, ya, maka dia kena tunggu edah dia. Edah cerai hidup ni kena tunggu juga. Walaupun yakin dah selesai, iaitu yakin rahimnya suci. Dia kata walaupun watik, tapi dia memang tak beranak pun. Dia jenis tak beranak contohnya. Tapi dia kena tunggu juga dia punya edah hidup, ya. Yatarabbas Nabi Anfusina salah sata quru. 3 kali quru. Maka tiada edah dengan bersunyi 2 lelaki isteri pada satu tempat. Maka tiada edah dengan bersunyi 2 lelaki isteri pada satu tempat. Maksudnya kalau sekadar berhalwat saja, tak ada berlaku persetubuhan, sama ada persetubuhan secara langsung atau persetubuhan melalui suntikan atau melalui memasukkan mani, dia anggap persetubuh juga. Jadi itu tidak dianggap sebagai dengan bersunyi 2 lelaki isteri pada satu tempat. Kalau setakat bersunyi je, belum lagi berlaku watik, maka tidak perlu edah. Tidak ada edah. Seorang berkahwin, jadi berkahwin, kahwin pula lampu merah, datang haid. Jadi dia tak usik lah bini dia. Tak usik bini dia. Cuma berhalwat je, ya, maksudnya lah bini dia. Tapi dia tidak berlaku persetubuhan, maka tidak perlu edah. Tak ada edah pada dia. Ya. Sama ada dia perempuan tu haid ke ataupun memang setengah orang kan. Walaupun dah akad nikah tapi belum habis kenduri, tak boleh usik kata dia. Jadi dia tak usik lah. Tapi dia berhalwat dah, ya. Masuk bilik berdua-dua kan. Tapi selagi dia tak watik, kemudian berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian, adakah dia kena edah? Tidak perlu edah. Ini maksud dia. Dia dianggap sebagai belum dukhul. Maka edah perempuan yang merdeka itu yang mempunyai quru dengan 3 quru. Jadi orang yang cerai hidup, edahnya 3 kali 3 quru. Yang dah watik lah. Yakni 3 kali suci. Jika ditaruhkan ubat sekalipun. Maksudnya dia nak pastikan 3 kali suci tu, ada orang jenis dia lambat. Dia lambat turun haid. Bila lambat turun haid, kadang 3 bulan baru datang. Jadi dia nak cepat nak ambil edah, dia makan ubat. Jadi makan ubat, jadi tiap bulan turun lah, tiap bulan turun lah. Pun boleh dikira. Walaupun makan ubat cepat turun haid. Dianggap 3 kali suci juga. Okey.
Dan demikian lagi dengan 3 kuruk perempuan yang bunting daripada zina kerana tiada dihormatkan baginya. Jadi kalau perempuan tu mengandung kerana zina, sama ada dengan suami yang dia kahwin ataupun suami yang lain, maka dia tidak perlu tunggu kandungan tu lahir. Kalau memang dia mengandung dengan dia mengandung secara halal, maka kena tunggu anak tu lahir. Tapi kalau dia mengandung secara haram, contohnya si Ahmad dah berzina dengan Fatimah, kemudian dia pun kahwin, bila kahwin, tengah pasah ke apa, kahwin, kemudian cerai. Bila cerai, dia tak perlu tunggu anak lahir, sebab dia tidak anggap sebagai anak yang anak dia, walaupun dia benih dia. Apatah lagi kalau benih orang lain. Jadi bila cerai, okey, jadi dia punya kuruk, kalau dia ada kuruk 3 kali kuruk, maka dan demikian lagi dengan 3 kuruk perempuan yang bunting daripada zina kerana tiada dihormatkan baginya. Jadi kalau boleh 3 kuruk, boleh 5 kuruk itulah, 3 kali suci. Maksudnya kalau mengandung biasanya memang suci lah. 3 kali suci habis edah dia, walaupun perut masih ada anak lagi. Sebab apa? Tidak diiktiraf anak itu. Anak itu tidak iktiraf. Sama ada benih dia, sebab memang benih dia, tapi dia buat belum akad nikah lagi. Okey, ada tea nak ambil pula InsyaAllah. Mudah-mudahan tahan Apa lagi soalan tadi? Okey, saya jawab tadi. Okey, jadi sebab kerana anak mengandung dengan bukan cara halal, tidak diiktiraf dia, walaupun dia mengandung. Jadi hanya edahnya hanya dikira 3 kali suci. Okey, habis. Bermula makna quru itu iaitu suci antara 2 haid. Suci antara 2 haid. Haid, quru, haid. Ada yang katakan quru tu suci, ada kata quru tu haid. Jadi di sini kita ambil yang maknakan quru itu ialah suci antara 2 haid. Maka jika ia talak dalam tuhur, kalau suami itu talak isteri dia ketika suci, maka lepaslah eddahnya dengan masuk kepada haid yang ketiga. Kalau suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, masuk haid yang ketiga, masuk saja haid yang ketiga, habislah eddah dia. Itu kata satu lahzah tadi pada haid yang ketiga. Okey. Atau ditalaknya di dalam haid. Ditalaknya dalam tadi dalam suci. Kalau ditalaknya dalam haid, maka lepas eddahnya dengan masuk kepada haid yang keempat. Sebab itu tadi kalau dalam suci haid yang ketiga. Tapi kalau dalam haid, cerai dalam haid, kemudian suci. Okey. Kemudian haid, suci. Kemudian haid, suci. Kemudian haid, suci, dan masuk haid yang keempat. Sebab itu kalau cerai ketika waktu haid, waktunya panjang. Kalau cerai waktu suci, waktunya pendek. Jadi pun sebut kalau cerai pada suci 32 hari. Kalau cerai pada apa tadi? Sampai berapa tadi? 40 berapa yang tadi kita sebut Sebab dia kena masuk kepada haid yang keempat, baru habis eddah dia. Sedangkan kalau suci, dia cerai waktu suci, maka dia masuk kepada haid yang ketiga,
dah habis iddah dia. Artinya perempuan tu dah boleh kahwin orang lain. Okey. Dan demikian lagi, jika talaknya di dalam suci yang tiada dahulu haid. Kalau ditalaknya dalam suci yang tiada dahulu haid, seperti ada ia jika talaknya dalam suci tak ada, tiada dahulu haid. Seperti ada ia belum lagi haid, kemudian haid. Ini kalau perempuan tu dia tak pernah ada haid. Perempuan tu tak pernah ada haid. Ini haid kali pertama bagi dia. Ada yang orang yang berpenyakit macam tu ya. Walaupun dia kahwin tapi dia tak ada haid. Kemudian haid, maka tiada dihisapkan qurub. Maka lepas iddahnya itu hingga masuk ke dalam haid yang keempat. Jadi bila dia memang tak pernah datang haid, tiba-tiba datang haid, maka macam mana nak kira habis iddah dia? Ialah jadi pada haid tadi suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, masuk pada suci dan masuk haid yang keempat, baru habis dia punya iddah. Sama seperti tadi ya, mencuraikan dalam keadaan haid. Jadi sama jugalah ya. Kalau dia tak ada haid, diceraikan, kemudian ada haid, maka jumpa haid yang keempat, baru habis dia punya iddah. Okey. Dan iddah perempuan yang mustahadah. Mustahadah ni ialah orang yang berdarah penyakit. Dia kalau haid ni paling tinggi 15 hari, 15 malam. Kalau boleh lebih daripada 15 hari, maka itu sudah dianggap istihadah. Dia dianggap sebagai penyakit. Ataupun perempuan itu dianggap mustahadah, perempuan yang ada istihadah. Dan iddah perempuan yang mustahadah itu dikira-kira kepada suci yang ditalakkan kepadanya. Jadi kalau perempuan yang mustahadah dikira-kira kepada suci yang ditalakkan kepadanya. Jadi orang mustahadah ni sentiasa berhaid. Jadi sudah tentulah 15 hari dianggap suci, 15 hari dianggap haid. Jadi macam mana nak tahu? Kena letaklah. Dan biasanya kita tengok pada jenis darah tu ya. Kalau darah tu kotor, pekat, itu berarti 2 minggu pertama, 15 hari pertama tu pekat, itu waktu haid. Adapun 15 hari tu yang cair, yang jernih sikit, itu ialah istihadah. Jadi macam mana nak kira? Iaitu dikira kepada suci yang ditalakkan kepadanya. Jadi kalau suaminya talak, pada dia kata, dia talak ni masa darah tu pekat. Jadi maksudnya waktu haid lah. Jadi kira waktu suci selepas tu. Kalaulah ditalakkan pada waktu suci, memang suci lah. Pada waktu jernih tu. Ataupun seorang perempuan tu dia sendiri buat perkiraan, dia tanda. Ni waktu haid 15 hari. Berdasarkan kebiasaan dia yang sebelum-sebelum ni. Ni waktu suci. Jadi dikira bermula kepada waktu suci lah. Suci yang dekat dia. Jadi perempuan istihadah tu dikira-kira pada suci yang ditalakkan kepadanya. Jadi kalau ditalak pada waktu haid, tunggulah suci lepasnya. Kalau ditalak pada waktu suci, memanglah bermula perkiraan tu daripada suci itulah. Dan iddah perempuan yang mutahayyirah. Mutahayyirah ni yang dia pun terpinga-pinga. Dia pun tak tahu bila waktu haid dia.
Iaitu perempuan berkekalan darahnya dan tiada bezanya. Tak dapat nak beza mana waktu suci dia, mana waktu mana waktu haram dia. Dia tak dapat nak beza. Okey. Okey, sini azan kita berhenti sambil kita tunggu azan. Okey, rakan-rakan pondok dan juga yang lain-lain, kalau ada nak tanya boleh tulis ya. Ada masa 5 minit ni. Sementara menunggu azan dikumandangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, Tuan Haji Syahri. Ustaz kelas kita 3 kali seminggu, betul ke?
Ya, kita janji 2 kali dulu ya, 2 kali seminggu dulu ya, hari Jumaat dengan hari Isnin ya. Ketiga tu nanti saya fikirkan ya. Saya boleh je setiap malam ya. Cuma kelas kita ni panjang sikit. Kita boleh buat yang ketiga tu kalau kita nak buat, kita buat biasa je lah, kuliah maghrib je lah, maghrib dengan isyak. Kalau kita nak buat 3 kali lah. Kalau nak buat yang macam ni 2 kali cukup lah kot. Kita 3 jam atau 4 jam kan. Okay, yang kita sambung lagi. Dan edah perempuan yang mutahayyirah. Apa dia mutahayyirah? Apa dia mutahayyirah? Apa lagi ni? Syukran. Mutahayyirah, perempuan yang dia tak tahu, yang terpinga-pinga, asalnya mutahayyirah ni. Perempuan tu iaitu perempuan yang berkekalan darahnya dan tiada bezanya dan lupa waktunya dan kadarnya. Dia mutahayyirah, dia tak tahu bila nak kira dia punya, dia macam mustahadah. Istihadah terus dia ada darah, tapi dia tak tahu mana satu darah haid, mana satu darah istihadah. Tapi susah juga ya kalau jenis perempuan mutahayyirah ni, artinya biasanya orang tak semayang lah. Dia kalau dia semayang, dia tahu nak letakkan mana yang suci, mana yang ketika dia haid, mana dia istihadah. Kalau dia terpinga-pinga ni, dia tak tahu, arti menunjukkan dia tak semayang lah ya. Dia tak ambil peduli pun. Okay, kalau kes macam ni macam mana? Dia tak tahu mana beza darah penyakit, mana darah haid. Dan lupa waktunya dan kadarnya. Dia lupa waktu dia. Mana satu haid, mana istihadah. Maka dinamakan mutahayyirah. Maka eddahnya ialah 3 bulan sekarang itu juga. Jadi senang je kira dia. Kira 3 bulan je lah. Maksudnya bila dia diceraikan oleh suami pada hari ni, kira 3 bulan lepas tu. 3 bulan lepas tu, maka habislah eddah dia. Itu cara kira bagi orang yang tak tahu dia punya dia itu suci ke tak suci. Dan eddah perempuan sahaya yang belum lagi merdeka sekaliannya 2 kali suci. Ini kita dah sebut ya. Kalau merdeka 3 kali suci, perempuan 2 kali, hamba 2 kali suci. Dan jika dimerdekakan dia, padahal ia dalam eddah rajai, maka disempurnakan eddahnya seperti orang merdeka. Sebab orang hamba 2 kali je, 2 kali suci je. Jadi bila dah lepas suci pertama, masuk suci kedua, tiba-tiba tuannya bebaskan dia. Jadi asalnya dah habis tu. Tapi bila dia merdekakannya, dia kena sambung lagi 1 kali suci lagi. Sebab orang merdeka 3 kali suci. Okay. Dan jika dimerdekakan padahal ia dalam eddah bain dengan 3 talak atau ditebus talak, atau dalam eddah wafat, maka tiada disempurnakan eddah orang yang merdeka dengan 2 kuruk jua seperti eddah sahaya. Tetapi kalau dia merdeka padahal ia ditalak bain, talak bain maksudnya sama ada khulu ataupun fasakh ataupun talak 3, talak bain talak 3. Kalau talak bain dengan talak 3 atau ditebus talak atau khulu atau dalam eddah wafat, ada tiga kes ya. Talak 3, talak tebus talak. Macam mana pula hamba boleh tebus talak? Kalau tuannya kasih duit, artinya kau mulai hari ini engkau dijanjikan mukatabah. Engkau duit yang kau cari mulai hari ini ialah digunakan untuk menebus diri engkau. Jadi dia ada duit. Dia boleh tebus, katakan tebus dia jadi mereka, boleh tebus perceraian dia. Katakanlah dia kahwin hamba dengan hamba, dia tebus.
Okey. Dan jika dalam keadaan itu dia dimerdekakan. Kalau edah bain talak 3 atau tebus talak atau edah wafat mati suami dia, maka tiada disempurnakan edah orang merdeka, maka cukup dua kali suci itu. Asal tadi kalau dia kalau diceraikan di tengah jalan, merdeka dia di tengah jalan, baru 2 kali suci, kena sempurnakan 3 kali suci. Tapi dalam kaedah dalam talak bain, edah bain kerana talak 3 ataupun khuluk atau wafat suami, maka memada dengan 2 quruk jua. Cukup 2 kali quruk je. Dan habislah edah dia. Okey. Dan edah perempuan yang tiada haid. Edah perempuan yang tidak ada haid sebab kecilnya. Perempuan tu tak ada haid kan sebab kecil lagi. Atau penyakit. Ada juga orang dah besar tapi tak datang haid. Atau kejadian. Ataupun apa kejadian, dia aksiden ke apa semua, hilang dia punya tempat tabung darah dia ke. Jadi tidak ada haid. Apa juga kejadian lah. Jadi atau lainnya, atau yang putus asa. Putus asa ni maksudnya kering haid. Ya. Menopause sebab tuanya. Dengan 3 bulan. Jadi perempuan yang tak ada haid kerana kecil, kerana penyakit atau apa juga sebab, ataupun kerana menopause, maka edahnya 3 bulan. Seorang perempuan dengan kematian suami, tapi dia dah putus haid, maka macam nak kira haid dia? Kira 3 bulan. Okey. Dia pakai bulan, bukan pakai haid. Pakai suci. Ya. Tak pakai haid, tak pakai suci. Maka jika ditalak pada pertengahan bulan, maka disempurnakan baginya kemudian 2 bulan. Kalau tengah bulan, campur lagi 2 bulan. Dan disempurnakan bulan yang pertama itu dengan bulan yang keempat. Keempatnya 30. Jika kurang ia sekalipun. Jadi cukup kan? Bulan pertama tu 30 hari. Begitu juga bulan yang keempat. Walau kurang sekalipun. Itu dari segi hukum fiqah ya. Edah dia. Tapi tak silap endaman kita dah tentukan dia lebih sikit daripada perkiraan ini. Sebab endaman ialah peraturan. Maka dia boleh buat satu benda yang lebih terjamin ya. Lajakkan lagi ya. Okey. Maka jika datang haid pada tengah eddahnya, tengah-tengah eddah datang haid, maka wajiblah eddahnya dengan 3 quruk. Jadi asalnya cukup 3 bulan je. Tiba-tiba datang pula haid. Kalau datang haid, maka kena tunggu suci. Tunggu haid, tunggu suci, tunggu haid, tunggu suci sampai 3 kali suci. Dan jika eddah saya tiada haid itu sebulan setengah. Jadi kalau yang tak ada haid tadi 3 bulan orang merdeka. Tapi bagi orang hamba, dia tak payah 3 bulan. Separuh pada 3 bulan ialah sebulan setengah. Sebulan setengah dia tak ada apa-apa, maka habislah edah dia, maka dia boleh kahwin yang lain. Ini perempuan yang hamba ya. Okey. Dan ada perempuan yang putus haid. Anak saya Muhammad Naqash Wahbah, tengok daripada Mesir ni. Tak jadi balik Malaysia ke? Okey. Dan ada perempuan yang putus haid sebab penyakit yang diketahuinya, seperti sebab menyusu atau sakit. Ada perempuan yang putus haid sebab penyakit yang diketahuinya, seperti sebab menyusu. Jadi dia sebab menyusu, dia tak ada haid. Atau sakit. Kerana dia sakit, maka tak ada haid.
Maka hendaklah ia sabar. Hendaklah ia sabar hingga datang haid atau hingga putus asa daripada haid. Bagi orang perempuan yang dia tak ada haid kerana dia tahu dia ada penyakit. Penyakit dia punya haid tak stabil. Jadi dalam keadaan ini dia kena sabar. Bukan tak datang, tapi tengoklah kadang-kadang 2 minggu, bulan, kadang 3 bulan. Jadi kena sabar. Biar lama sikit tak apa. Sehingga datang haid ataupun langsung putus haid. Ini orang perempuan-perempuan yang dekat nak menopause kan. Alang-alang tunggu habis. Menopause terus. Kemudian maka eddahnya dengan bulan atau putus haid. Jadi nak tahu eddah dia ialah berdasarkan bulan ataupun berdasarkan putus haid. Tiada dengan sebab penyakit yang diketahuinya. Jadi kalau dia tahu ada penyakit, maka tunggulah haidnya datang. Tetapi nak tunggu dia punya eddah macam mana? Tak payah tunggu haid yang berikutnya. Kira je 3 bulan. Tak payah tunggu. Sebab kalau tunggu kebiasaan dia, habis datang haid. Kemudian suci pula tak tahu pula 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru datang haid. Kemudian tunggu lagi suci 3-4 bulan baru datang haid. Kalau gitu lambatlah. Jadi sebab itu kalau dia cuma tunggu bila dia haid dan bila dia haid diperkirakan dia punya eddahnya 3 bulan daripada haid. Itu saja cara dia. Maka demikian itu juga dinantikan akan dia pada qaul jadid yang muktamad. Jadi tapi dalam qaul jadid Syafi'i ini ada qaul qadim. Pendapat lama ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, dan pendapat baru qaul jadid ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Ini berbeza ya. Di Baghdad orang Arab kecil-kecil, di Mesir orang Arab besar-besar. Jadi segi haid pun dah kira lain ya. Umur balik pun dah lain ya. Jadi dalam perkara ini pun berlain juga. Dalam qaul jadid, ya maka demikian itu juga dinanti akan dia pada qaul jadid yang muktamadnya. Adapun qaul qadim dinantikan 9 bulan. Dan satu qaul qadim pula, satu riwayat dinantikan 4 tahun. Jadi banyak pendapat di sini ya. Jadi tadi cukup tunggu dia haid kira 3 bulan. Ini yang pertama. Itu qaul qadim nanti ya. Kemudian dalam qaul jadid pula kena tunggu juga. Artinya kalau dia datang haid, okey. Dia kira tu sekali. Haid, tunggu suci, sekali suci. Kemudian kena tunggu pula haid lagi. Itu saya kata tu kalau haid tu 2 bulan, 3 bulan, tunggu. Kemudian datang suci lagi. Kemudian tunggu lagi haid tu. Haid pula tak menentu, 2-3 bulan. Kemudian tunggu suci. Itu pendapat qaul jadid. Yang muktamad. Tapi ada lagi qaul qadim yang lain, dinantikan dia 9 bulan. Ada yang kata tadi 3 bulan. Ini berdasarkan turun haid, suci, berdasarkan 3 hari suci. Kemudian yang satu pendapat ni pula tunggu 9 bulan je. Tak kisahlah dia datang haid ke suci ke, tapi 9 bulan. Okey, 9 bulan. Kenapa 9 bulan ni? Sebab 9 bulan itu ialah tempoh yang kebiasaannya mengandung. Mana tahu kan, lepas 9 bulan keluar anak pula dia. Jadi 9 bulan. Atau satu qaul qadim pula, dalam satu riwayat dinantikan 4 tahun. Dia kata orang macam ni tunggu 4 tahun. Berat lah ya kalau pendapat ni. Tunggu 4 tahun baru boleh kahwin, baru habis eddah. Ini berat. Kemudian maka ia bereddah dengan 3 bulan. Tunggu 4 tahun dulu, kemudian baru eddah pula 3 bulan. Ini macam sama dengan orang yang
yang hilang orang yang hilang 4 tahun. Kemudian tunggu 3 bulan. Maka jika haid perempuan yang tiada haid itu pada tengah eddahnya dengan bulan, maka beralihlah eddahnya kepada quru. Jadi kalaulah tengah-tengah eddah datang haid. Mula-mula tak datang haid. Dah menjalani eddah separuh ke mula, tiba-tiba datang haid. Maka pada ketika itu kena eddahnya ikut quru. Ikut quru, iaitu tunggu habis haid suci, haid suci, haid suci. 3 kali suci. Okey. Ini masalah perempuan ni, bukan masalah kita ni Tapi hari ni kita bercerita Okey, dan demikian lagi. Minaman tengok ni masalah perempuan ni. Tengok ni. Orang perempuan kena tengok. Dan demikian lagi, jika beredah perempuan yang putus asa daripada haid. Kalau putus asa daripada haid, maka datang haid ia kemudian daripada edahnya dengan bulan. Kalau dia beredah, perempuan yang putus asa daripada haid, maksudnya dia menopause, tak ada haid dah. Maka datang haid ia kemudian daripada edahnya. Dah habis edah dia, datang haid ia kemudian daripada edahnya dengan bulan. Kalau tak ada edah 3 bulan lah. Bila tak ada haid, menopause 3 bulan. Habis 3 bulan datang haid, maka hendaklah ia beredah pula dengan quru. Patutnya cukup 3 bulan habislah edah dia. Tapi bila habis edah datang pula haid, maka kena sambung pula. Dia kena beredah lagi sehingga quru pula, kira quru pula. Dikira quru pula, suci, 3 kali suci. Dan batallah edahnya dengan bulan itu jika belum lagi ia bersuami. Jadi tak boleh kira dah bulan itu, kita kena kira quru. Jadi sepatutnya dia dah menopause, tak ada darah. Dia kira 3 bulan lah. Tapi di tengah-tengah jalan ataupun di ujung 3 bulan tu datang haid, maka kena tunggu 3 kali suci selagi dia belum bersuami. Dan jika sudah ia bersuami, maka tiada dituntut akan edahnya yang quru kerana telah selesai edahnya pada zahirnya. Tapi kalau dia dah habis 3 bulan dia edah dia, kemudian orang pun pinang dia, orang lain pinang dia, kahwin. Bila dia kahwin tiba-tiba datang haid dia, tu tak payahlah dibatalkan perkahwinan tu terus sajalah. Lagi pula sudah bergantung dengan hak suaminya yang kemudian. Bila dah kahwin dah tak ada dah tak kena mengenal dengan edah. Dia dah masuk jadi orang lain jadi isteri orang lain. Bermula yang diiktibarkan putus asa daripada haid. Macam mana dikatakan orang putus haid itu? Dengan dikira-kirakan segala perempuan pada kerabatnya dan yang muktamadnya sekalian perempuan yang semasa dengan dia. Jadi nak tahu dia ni menopause, tak ada haid lagi, ikut kebiasaan. Kalau adik-beradik dia biasa umur 45 tahun dah menopause, kira tu je lah. 50 tahun dia menopause, pakai kira kerabat dia. Ataupun ikut dengan perempuan yang semasa dengan dia. Artinya orang kampung dia biasanya 45 tahun dah menopause dah, atau 50 tahun. Boleh pakai tu kaedah dia. Sebab kadang-kadang yang semasa tu ambil kira. Kalau orang Shah Alam, dia permakanan Shah Alam mungkin banyak benda instan kimia-kimia ni mungkin dia cepat. Kalau orang kampung mungkin makan benda yang tak ada kimia-kimia ni, mungkin dia lambat. Jadi boleh pakai kaedah tu ikut perempuan yang semasa dengan dia ataupun yang setempat dengan dia. Dan edah perempuan yang hamil itu
dengan diperanakkannya. Sama ada talak atau fasakh atau mati suaminya. Jadi kalau perempuan yang hamil, wa ulatu ahmalin ajaluhunna an yada'na hamlahun. Perempuan yang hamil maka hendaklah tunggu kelahiran yang dikandungnya. Itu dia punya iddah dia. Ataupun saya tak kira lah. Dia cerai biasa ke atau mati suami ke, maka oleh kerana dia mengandung, dia kena tunggu anak dalam kandungannya lahir. Jadi dia tak ke iddah lah. Ataupun dia kena ikut yang mana lebih panjang. Itu dalam ada gitu ya. Dan sama ada mereka atau sahaya dengan syarat dibangsakan bagi empunya iddahnya. Jadi sama ada merdeka atau sahaya dengan syarat dibangsakan bagi empunya iddahnya. Jadi tak kira lah ya. Tak kira kalau dia merdeka pun ataupun sahaya, kalau dia mengandung kena tunggu anak dalam kandungan tu lahir, itulah baru habis iddahnya. Jikalau dengan ihtimal sekalipun, seperti anak dinafikan dengan li'an, walaupun ihtimal, walaupun bukan anak dia, jadi artinya dia kahwin dengan si Ahmad melakukan li'an. Dia kata itu anak dalam perut tu bukan anak dia. Walaupun bukan anak dia, kalau diceraikan oleh suaminya, dia punya iddahnya tetap tunggu anak tu lahir. Tak boleh lah kata oleh kerana ni anak ni kamu nafikan, jadi bukan anak halal, maka iddah saya ikut 3 bulan lah, salah satu kuruk lah, 3 kali kuruk. Tak, sebab kamu mengandung, kena tengok mengandung tu. Kalau mengandung tu selepas 4 bulan 5 bulan, tunggu 5 bulan lah. Kalau mengandung tu kurang pada salah satu kuruk, baru pakai salah satu kuruk, 3 kali kuruk tu Dan dengan syarat keluar sekaliannya hingga yang kembar itu keluar keduanya. Itu syarat dia. Kalau anak tu kembar, kena keluar dua-dua sekali. Sebab ada anak keluar hari ni seorang, besok keluar pula, atau beberapa jam pula. Kena tunggu habis. Tunggu habis semua baru boleh kahwin lain, baru habis iddah. Jikalau mati atau mudrah, walaupun mati anak tu, atau mudrah atau lahir dalam keadaan seketul daging yang berupa, jikalau dengan tersembunyi, dengan khabar bezanya atau tiada rupanya, tetapi katanya ini asal kejadiannya, jika tinggal nescaya tetapi tiada lepaslah iddahnya dengan beranak itu. Maksudnya kalau dia keluar sampai tak dapat, walaupun tak dapat dikesan rupa dia, bentuk dia macam mana, maka dia anggaplah habis iddah dia. Dia anggap lahir. Lepaslah iddahnya. Tetapi jika beranak alaqah, kalau dia masih keluar dalam bentuk seketul darah, belum jadi daging, tiada lepas iddahnya dengan beranak itu. Belum lagi ya. Tak boleh lagi. Jadi kalau dalam bentuk mudrah dan seketul daging, boleh dianggap dia telah melahirkan anak. Tapi kalau bentuk keluar dalam bentuk alaqah, seketul darah, maka belum dianggap dia melahirkan anak. Jadi belum lepas lagi iddah dia dengan gugur anak tu, dengan melahirkan anak alaqah itu. Kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah, bersalahan ulama pada sebab menggugur anak yang di dalam perut ibunya yang belum lagi ditiup akan roh,
iaitu 120 hari. Dan yang muktamadnya itu haram. Okey, ini Syekh Ibn Hajar, ini Asy-Syafi'iyah ya, ulama mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Tuhfah, dia kata khilaf ulama menggugurkan anak dalam perut yang belum lagi ditiup roh. Jadi anak dalam perut 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah. Jadi 120 hari. Selepas daripada itu baru ditiupkan roh. Jadi timbul masalah kalau orang menggugurkan anak sebelum ditiupkan roh. Jadi khilaf ulama. Ya, dia kata roh tak ada lagi, bolehlah, belum ada nyawa. Sebagai ulama kata walaupun belum 120 hari tapi dia tetap haram. Jadi pendapat yang muktamad ialah haram. Walaupun belum ditiup, menggugurkan itu hukumnya haram. Menggugurkan anak sebelum 120 hari tetap haram. Hukum itu pandangan yang muktamad. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh nyawa. Wala taqtul auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana takutlah lapar. Kecuali kalau darurat. Kalau darurat, dia mengandung, dia ada darah tinggi ke, ada kecil mana ke, ada komplikasi, doktor kata ini 50-50. Kalau kamu mengandung ni, bukan saja anak tu ada jaminan hidup, dengan mak-maknya mati. Maka kalau nak gugurkan, seelok-eloknya gugurkanlah sebelum 120 hari. Ini fatwa fatwa mu'asirah. Yang semasa. Kalau nak gugur anak, gugurkan sebelum 20 hari. Kalau selepas 120 hari, jadi ada ulama kata kalau darurat terpaksa juga. Dan ada ulama kata haram. Sebab dia kata dah ditiupkan roh. Jadi nak dalam kes-kes darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Maka dalam perkara darurat, seorang ibu kalau dia mengandung juga akan dia punya kesannya, risikonya besar, maka boleh digugurkan. Seelok-eloknya gugurkan sebelum 120 hari. Itu maksudnya. Dan demikian lagi, diistimalkan suatu barang yang memutuskan tentang daripada asalnya, iaitu haram pula. Dan jikalau nyata ia dalam edah dengan kuruk itu, atau dalam edah bulan, diistimalkan satu barang yang memutuskan tentang daripada asalnya, iaitu haram pula. Dan jikalau nyata dalam edah dengan kuruk itu, dan dalam edah bulan nyata bunting bagi suaminya, maka hendaklah ia beredah dengan beranak. Okey, jadi kalau bab suami, kalau dia bunting, maka edahnya ialah tunggu beranak. Kalau mengandung, bunting itu mengandung. Dan jika syak ia di dalam edah itu akan hamilnya, maka tiada harus ia berkahwin hingga hilang syaknya. Jadi kalau dia tak tahu dia mengandung ke tak mengandung, dia syak. Sebab kalau tak mengandung 3 kali suci. Nampak dia okey je, datang haid. Kemudian suci, datang haid. Tiba-tiba tengah-tengah jalan tu dia berasa dia mengandung ni. Sebab ada juga mengandung yang ada haid Biasanya orang mengandung tak ada haid, tapi ada juga orang mengandung ada haid. Dia rasa dia syak dia mengandung. Atau syak ia akan hamilnya kemudian daripada edahnya. Ataupun dia syak, mungkin habis edah ni dia pun syak, dia mengandung ni. Maka sunat ia sabar daripada berkahwin hingga hilang syaknya. Maka jangan dia kahwin lain. Tunggu juga. Kok dia memang mengandung. Kalau dia mengandung, kena tunggu sampai lahir anak. Maka jikalau berkahwin ia dalam syak, atau syak kemudian daripada kahwin,
maka tiada batalnya pada kedua-dua surah, pada kedua gambaran, dua bentuk ni. Kerana zahirnya telah selesai eddahnya, melainkan beranak kurang daripada 6 bulan daripada berkahwin. Jadi kalau dia dah habis eddah, dia kahwin, tengah-tengah kahwin dia kata aku ni mengandung ni. Jadi kisah aja perkahwinan itu ada, dan jangan anggap ambil kira ke mengandungannya itu ya. Sebab dalam kaedah pun al-yaqin la yuzal bi syak. Yakin tidak terhapus dengan keraguan. Masa dia kahwin tu dia yakin dia bersih, kemudian datang keraguan kemudian, maka keraguan itu tidak membatalkan keyakinan. Maka nyata batal nikahnya. Tapi kalau melainkan beranak kurang daripada 4 bulan. Dah kahwin, tiba-tiba lahir anak. Anak tu lahir kurang 4 bulan. 3 bulan perkahwinan lahir anak. Maka nyata batal nikahnya. Kalau lahir anak sempurna, kahwin 3 bulan, ataupun kurang 6 bulan lah, 4 bulan ke, 3 bulan ke, 5 bulan ke, lahir anak, sempurnalah anak tu. Bukannya gugur, bukannya seketul daging, saudara. Dan selesai eddahnya dengan beranak itu daripada suaminya yang dahulu itu, maka jadi kalau begitu batallah nikahnya dengan selesai eddahnya dengan beranak itu daripada suami. Kalau lahir anak 13 bulan, maka pastilah anak itu bukan anak bini lelaki yang kedua tu. Maka itu kena batal perkahwinan tu. Kemudian bila dah batal lahir anak tu, maka haruslah ia berkahwin dengan suaminya yang kemudian. Pada sekarang itu juga lahir je anak, baru akad nikah balik. Yang rupanya ni akad nikah sebelum ni batal. Sebab apa batal? Sebab perempuan tu masih mengandung. Buktinya anak tu keluar 4 bulan 5 bulan dah keluar dah. Sempurna pula tu. Jadi terbatal akad nikah tu sebab berkahwin dengan perempuan yang mengandung. Tapi bila keluar je anak, akad nikah balik baru. Sebab ia mempunyai eddahnya. Dan wati dalam nikah yang fasid itu mewajibkan eddahnya kemudian daripada keluar anaknya. Jadi artinya perkahwinan itu perkahwin dalam eddah. Apa eddahnya? Eddahnya orang mengandung, eddahnya kena lahir anak. Dah kahwin dah lahir anak. Berarti perkahwinan tu batal. Tapi dia tak ada risaunya. Lepas saja keluar anak, akad nikah balik. Sebab sebelum ni asalnya tidak sah kerana bernikah dalam eddah. Bahkan melainkan ia berkehendak berkahwin dengan orang lain daripada suaminya yang kedua, maka tidak harus, melainkan hingga selesai 3 kuruk kemudian daripada beranak itu. Tetapi kalau dia nak kahwin lain, jadi dia tak nak kahwin, katakanlah dia mula kahwin dengan Ahmad ceraikan dia, kahwin dengan Basri, ketika kahwin dengan Basri, 4 bulan kahwin, dia mula kahwin, dapat anak. Ternyatalah anak itu bukan anak Basri, anak Syed Ahmad. Maka terbatallah perkahwinan itu. Sebab lahir anak. Tapi dia lepas lahir anak, dia tak nak kahwin dengan Basri. Dia nak kahwin dengan siapa lagi? Dengan Sufyan. Nak kahwin dengan Sufyan. Contohnya begitu pada ketika itu dia hendaklah hingga selesai 3 kuruk kemudian dia beranak tu. Kalau dia nak kahwin balik dengan Syed Basri, tak payah. Tapi kalau nak kahwin balik dengan lelaki lain, maka dia kena lepas keluar anak tu kena apa? Kena 3 kuruk, 3 kali suci Okey. Masalah. Jikalau bercerai seorang
dengan isterinya. Ustaz, baru saya nampak akad nikah fasid masa mengandung tu kira zina tak? Akad nikah fasid maksudnya akad nikah tu rosak. Akad nikah rosak tu kalau disedari daripada awal maka hukumnya haram. Tetapi kalau tidak disedari, tak disedari ataupun jahil ke atau tak tahu ke, maka dia jatuh pada wati' syubhah. Jadi bila wati' syubhah maka tidak jadi zina lah. Jadi fasid tu macam mana? Tengok fasid tu. Fasid tu asalnya batal lah. Tidak semua, tapi tidak semua fasid tu fasid tu makna batal. Ada benda fasid tapi sah. Jadi sebab itu tengok dia punya qarinahnya, kenapa dia jadi fasid. Okey, bagus soalan Kemudian mana tadi masalah jikalau bercerai seorang dengan isterinya dengan talak bain atau talak raj'i, maka beranak dalam 4 tahun. Dia talak bain. Talak bain ialah sama ada khuluk ataupun talak 3 atau talak raj'i. Talak 1, talak 2, talak raj'i. Maka beranak dalam 4 tahun. Dia beranak dalam 4 tahun. Maka dihubungkan anak baginya. Beranak 4 tahun. Talak raj'i. Maka beranak dalam 4 tahun. Maka dihubungkan anak baginya. Atau kemudian daripada 4 tahun. Maka tiada dihubungkan dengannya. Maksudnya lepas 4 tahun beranak dia. Maka dihubungkan anak tu dengan suami tadi. Kalau lebih 4 tahun, tak payah dihubungkan dengan suami. Dan demikian lagi jika ia berkahwin kemudian daripada eddahnya. Kalau habis eddah dia kahwin, maka beranak ia pada 6 bulan atau lebih, nescaya dihubungkan pada suaminya yang kedua. Habis eddah, dia kahwin, kemudian lebih daripada 6 bulan dapat anak. Sebab kalau lebih daripada 6 bulan 2 lazah, maka anak tu sah taraf. Jadi kalau dia kahwin lebih 6 bulan, katakan tadi kahwin dengan Ahmad ceraikan dia, kahwin dengan Basri. Kahwin dengan Basri lepas 6 bulan dapat anak, maka anak tu dibinkan kepada Basri. Sebab perkahwinan 6 bulan sah taraf. Tapi kalau kahwin 4 bulan dapat anak, sempurnalah anak tu. Pastilah anak tu bukan anak Basri. Anak tu anak si Ahmad. Tiada yang pertama. Jika patut bagi suami yang pertama sekalipun. Jadi maksudnya kalau lebih 6 bulan, anak tu anak anu. Asalnya memang tak boleh lah kalau ada benik tak boleh kahwin. Tapi dalam kes yang kita tak tahu ni, dalam kes okey je, tak ada, elok je. Haid datang, suci datang, kahwin 2, tiba-tiba mengandung. Mengandung pula lahir anak. Lahir anak kurang 6 bulan. Maka tak boleh dinisbahkan pada suami yang baru, tapi nisbah pada suami yang lama. Dan jika berkahwin ia dalam eddahnya dengan kahwin yang fasid, kahwin yang rosak, dan tiada diketahui oleh suaminya yang keduanya, itu lagi dalam eddah. Patutnya kahwin dengan dalam eddah fasid lah, tapi suami tak tahu, maka beranak bagi masa yang patut daripadanya. Tak lama beranak, nescaya dihubungkan bagi suaminya yang kedua itu. Jadi kalau waktu tu patut lebih 6 bulan, maka dinisbahkan anak tu kepada anak suami yang kedua. Atau beranak pada patut bagi suaminya yang pertama juga, dan tiada patut bagi suami yang keduanya, maka dihubungkan bagi suami yang pertama.
Tapi kalau patut-patut anak tu kurang 6 bulan, sihat pula sempurna, maka yang patut dinisbahkan pada yang pertama. Apatah lagi rupanya pun patut-patut memang rupa Syekh Ahmad, bukan rupa Syekh Basri, contohnya. Atau beranak pada masa yang patut bagi keduanya direntangkan kepada qaif, iaitu orang yang tahu melihat akan rupa anak siapa itu yang patut yang hampir rupanya daripada dua suami itu, maka dihubungkan bagi mereka yang dihubungkan oleh qaif itu, dan jika kesamaran baginya atau dihubungkan keduanya, maka dinantikan hingga balik anak itu, maka diikut barang dibangsakan oleh anak itu, ya. Jadi kalau lahir anak ini nak nisbahkan pada suami pertama ke kedua, panggil rujuk pada orang yang tahu. Ada orang yang pakar, oh ni hidung dia, mulut dia ni macam si Ahmad. Ahmad. Ini nampak macam si Basri. Tapi kalau tak dapat juga, maka tunggu dia balik. Sebab anak ni kadang kecil dia sama je. Tunggu dia balik, akan nampak nanti.